Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube Cikgu Nurul. Pada hari ini kita akan bincangkan bab 1, Kerajaan Alam Melayu. 1.1, Konsep Alam Melayu. Apa yang dimaksudkan dengan Alam Melayu? Alam Melayu meliputi gugusan kepulauan dan juga tanah besar di bahagian tenggara benua Asia. Di sini adalah benua yang ada di dunia. So Alam Melayu terletak di Asia. Benua Asia iaitu di bahagian tenggara. Boleh lihat peta yang telah cikgu sediakan. Ini adalah bahagian tenggara. Kat sini pun boleh lihat. Ini adalah benua Asia. So di sini adalah Asia Tenggara. So di sinilah di mana kerajaan Alam Melayu terletak, di bahagian tenggara. Istilah lain bagi Alam Melayu adalah Kepulauan Melayu dan juga Dunia Melayu. Istilah ini berbeza-beza mengikut peredaran zaman. Dan penduduk di Alam Melayu ini berkongsi tamadun yang sama. Berkongsi tamadun seperti apa? Seperti kepercayaan, asal-usul, keturunan, bahasa, budaya dan juga masyarakat. Sebab itu kita boleh lihat masyarakat yang ada di sekitar Asia Tenggara, contohnya Malaysia, Indonesia, kita lebih kurang sama kepercayaannya. Asal-usulnya, keturunannya. Kerana apa? Kerana kita berkongsi tamadun. Dan untuk konsep Alam Melayu ini, kita boleh lihat dari 3 aspek, iaitu geografi, bahasa dan juga budaya. Pentas Sunda. Apa yang dimaksudkan dengan pentas Sunda? Pentas Sunda adalah, ini adalah pentas Sunda. Apa itu pentas Sunda? Gugusan tanah luas terbentang yang menghubungkan kawasan daratan dan juga kepulauan. Itu yang kita panggil sebagai pentas Sunda. Apa itu pentas Sunda? Gugusan tanah luas terbentang yang menghubungkan kawasan daratan dan kepulauan. Dan kawasan pentas Sunda ini, masyarakat dia mempunyai ciri-ciri fizikal dan kehidupan yang hampir sama. Ini pentas Sunda. Tadi saya kata untuk konsep Alam Melayu ini kita boleh lihat dalam 3 aspek, geografi, bahasa dan budaya. So sekarang kita tengok aspek yang pertama, iaitu geografi. Apa pandangan tokoh tentang konsep Alam Melayu ini dari aspek geografi? Pertama, kita lihat pendapat daripada Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Hassan Suhaimi, Nik Abdul Rahman. Beliau merupakan ahli arkeologi. Menurut pendapat Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Hassan Suhaimi, Alam Melayu ini meliputi kawasan daripada Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua, New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik dan sampai ke Taiwan. So, mengikut pendapat Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Hassan Suhaimi, Alam Melayu meliputi kawasan ini. Yang dalam bulatan itu, yang merujuk kepada Kerajaan Alam Melayu. Itu menurut pandangan Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Hassan Suhaimi. Kemudian kita tengok pula pendapat Abdul Hadi Haji Hassan. Beliau adalah ahli arkeologi, ahli akademik. Menurut Abdul Hadi Haji Hassan, Alam Melayu ini merupakan satu lingkungan geografi yang luas, meliputi Kepulauan Melayu hingga ke selatan Thailand. Kemudian kita lihat pula pendapat tokoh yang ketiga, iaitu Alfred Russel Wallace. Dia merupakan sarjana barat. Menurut Alfred, Kepulauan Melayu meliputi Tanah Melayu hingga ke Tenasserim dan Kepulauan Nicobar, Filipina, Kepulauan Salomon hingga ke Papua Gini.
Okay, so ini semua adalah kawasan Kepulauan Melayu. Okay, macam saya kata tadi, untuk alam Melayu ini istilah dia berbeza-beza mengikut peredaran zaman. Kalau Profesor Emeritus Datuk Dr. Ni Hassan Suhaimi menggunakan istilah alam Melayu, sama seperti Abdul Hadi Haji. Kemudian Alfred pula menggunakan istilah Kepulauan Melayu. Seterusnya kita lihat kepada pendapat Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail Hussein, iaitu ahli bahasa dan juga kebudayaan. Okay, menurut Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail Hussein, dunia Melayu ini meliputi selatan Vietnam, Kemboja, selatan Myanmar, segenting Kera, Malaysia, Indonesia, Brunei dan juga Filipina. So kawasan ini, kawasan geografi ini merujuk kepada dunia Melayu. Itu menurut pandangan Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail Hussein. Sekarang kita lihat pula pendapat Profesor Dr. Ding Chung Ming, iaitu pengkaji manuskrip Melayu. Okay, menurut beliau, dunia Melayu merupakan sebuah kawasan yang luas meliputi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, selatan Thailand dan juga Filipina. Okay, untuk dua tokoh ini, mereka menggunakan istilah apa? Istilah dunia Melayu. Okay, itu dari aspek geografi. Okay, kelima-lima tokoh ini mengemukakan pandangan yang hampir sama dari segi ataupun dari aspek geografi alam Melayu. Yang mana kawasan alam Melayu ini, dunia Melayu ini, Kepulauan Melayu ini, ia merangkumi negara apa? Malaysia, Indonesia, Brunei, Filipina, selatan Thailand, selatan Myanmar dan selatan Indochina. Okey, yang mana pada hari ini kita memanggil alam Melayu ini ataupun Kepulauan Melayu ini ataupun dunia Melayu ini sebagai sebahagian daripada Asia Tenggara. So murid-murid, ingat tak ataupun tahu tak antara kerajaan Asia Tenggara? Kita ada contohnya Malaysia, Indonesia, Thailand, Myanmar, Burma dan sebagainya. Okey, itu antara aspek geografi. Sekarang kita pergi pula kepada aspek bahasa. Okey, dalam konsep alam Melayu, ia juga boleh lihat dari aspek bahasa yang mana penggunaan bahasa serumpun yang dikaitkan dengan bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu ni adalah tergolong dalam bahasa Austronesia, iaitu dalam rukun Austronesia ini, bahasa Melayu terletak ataupun tergolong dalam cabang Nusantara. Okey, boleh lihat di sini. Okey, ini adalah bahasa Austronesia dan bahasa Melayu terletak dalam cabang Nusantara. Yang mana dalam cabang Nusantara ini, ia mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak, iaitu antara 200 bahasa yang dipertuturkan di alam Melayu. Okey. Antara tokoh yang membincangkan konsep alam Melayu dalam aspek bahasa, kita boleh lihat pendapat Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar, iaitu tokoh bahasa. Menurut Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar, bahasa serumpun di alam Melayu ini mempunyai perkaitan dengan bahasa etnik pribumi. Okey, persamaan ini kita boleh kenal pasti melalui kata-kata tertentu. Okey, contoh di sini kita boleh lihat bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia, kita panggil 4 ataupun 5. Kemudian bahasa Jawa di Indonesia, mereka memanggil 4 itu papat, 5 itu limo. Melayu Brunei, mereka memanggil 4 itu ampat, 5 itu 5. Kemudian Tagalog Filipina, mereka menyebut 4 sebagai apat, 5 sebagai 5. Melanau, Melanau di Sarawak, mereka menyebut 4 pat, 5 limah. Kadazan Dusun Sabah, mereka menyebut 4 itu apat dan 5 itu limo. So di sini kita boleh lihat
ataupun kita boleh kenal pasti bahawa terdapat persamaan kata-kata tertentu yang digunakan, okey, di alam Melayu ini. Okey, apabila membuat perbandingan bahasa-bahasa serumpun ini, okey, kita boleh lihat terdapat pertalian kekeluargaan bahasa-bahasa yang dipertuturkan ini dengan bahasa Melayu, iaitu yang tergolong dalam bahasa Austronesia. Selain Dr. Asma, kita juga boleh lihat pendapat tokoh Sultan Takdir Ali Jasbana, iaitu tokoh bahasa tentang konsep alam Melayu dari aspek bahasa. Okay, menurut beliau, bahasa Melayu telah digunakan secara meluas di alam Melayu sejak awal Masihi lagi. Dan sifat orang Melayu yang gemar ataupun suka berlayar telah mengembangkan lagi bahasa Melayu ke alam Melayu. Okay, melalui apa? Melalui pelayaran. Yang mana orang Melayu suka pergi berlayar. Sebab itulah bahasa Melayu senang tersebar. Tambahan pula, sifat bahasa Melayu itu yang sederhana. Okay, dan juga mudah. Yang membolehkan, okay, ia mudah dipelajari. Okay, ataupun mudah diterima di alam Melayu. Okay, itu menurut pendapat Sultan Takdir Ali Jasbana. Okay, mengikut pandangan tokoh-tokoh ini, okay, bahasa di alam Melayu ini adalah serumpun. Apa maksud serumpun? Sama. Okay, mempunyai persamaan dari segi apa? Bunyi sebutannya. Okay, itu dari aspek bahasa. Sekarang kita lihat pula dari aspek budaya. Konsep alam Melayu juga dapat dilihat melalui persamaan budaya serumpun yang terdapat dalam kalangan penduduk alam Melayu. Antara aspek keserumpunan tersebut ialah bahasa dan tulisan, okey, persuratan, kesenian, kepercayaan, struktur sosial dan juga adat. Okey, menurut tokoh Datuk A. Aziz Deraman, iaitu budayawan, beliau mengatakan bahawa budaya di alam Melayu ini telah berkembang maju dengan munculnya beberapa kepandaian tertentu dalam bidang kesenian. Antaranya termasuklah pembuatan gangsa dan juga seni mempertahankan diri. Kedua-dua kepandaian ini merupakan ciptaan asli di alam Melayu. Dan nilai-nilai serumpun juga wujud dalam masyarakat di alam Melayu ini, terutamanya gotong royong. Okey, dalam aspek seni persembahan pula muncul wayang kulit yang dimainkan di Kelantan dan juga Pulau Jawa. So, kita lihat keserumpunan budaya itu dari aspek seni. Wayang kulit yang terkenal di Kelantan, ia juga terkenal di Pulau Jawa, iaitu di Indonesia. Itulah yang kita panggil sebagai keserumpunan budaya. Persamaan dari aspek budaya. Secara kesimpulannya, okay, alam Melayu ini merupakan satu lingkungan geografi yang luas dan juga mempunyai persamaan dari aspek bahasa dan juga budaya. Walaupun penduduk di alam Melayu kini dibahagikan kepada beberapa buah negara, tetapi ikatan keserumpunan bahasa budaya masih kuat dalam kalangan penduduk di alam Melayu. Okey, sampai di situ saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Murid-murid jangan lupa untuk subscribe YouTube Cikgu Nurul supaya murid-murid boleh mengulang kaji pembelajaran secara berkala. Ataupun jika murid tidak faham, murid-murid boleh merujuk kembali YouTube Cikgu Nurul untuk mengingati kembali topik-topik yang telah dibincangkan. So, sampai di sini saja. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Terima kasih.